Aidil, pengemulsi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsi salah satu bahan tambah makanan iaitu pengemulsi. Emulsi ni ialah campuran cecair yang tidak larut dalam satu sama lain. Manakala pengemulsi ni bahan yang menstabilkan emulsi. Fungsinya dia mencampurkan atau membaukan dua cecair yang tidak bercampur untuk menghasilkan emulsi. Sifat emulsi ialah stabil dari segi fizikal dan kimia dalam makanan, merupakan penyebaran homogen antara minyak dan air, lagi satu mempunyai kelitan yang optimum. Dia punya contoh dari emulsi yang pertama adalah gam, iaitu dia punya kodnya E414. Biasanya dia guna untuk roti. Yang kedua ialah gelatin, kod dia E414 dan digunakan untuk gula-gula. Lecithin dia punya kod E322 digunakan untuk telur kuning. Manakala pektin digunakan untuk jam atau jelly. Dia punya kod E440. Dekat ni dia punya info lain. Ramai orang kata dia punya kolloid dengan emulsi ni dia dekat-dekat sama, tapi sebenarnya lain. Sebabnya dia punya emulsi ni dia berlaku apabila kedua-dua fasa campuran adalah cecair. Kalau kita tengok dekat jadual ni, dia akan jadi emulsi apabila ada dua fasa yang cair. Kalau kita tengok ada emulsi padat kan, dia tak akan jadi emulsi yang penuhnya sebab dia punya lagi satu tu dia bukan cair. Jadi dia tak boleh panggil nama emulsi lah. Itu je. Sekian, terima kasih. Terima kasih Aidil. Tak kita belajar bila berkaitan emulsi ni? Masa menengah rendah tu awak belajar emulsi kan? Betul tak? Awak ada belajar istilah emulsi. Apabila kita belajar ujian makanan. Jadi salah satunya adalah apabila kita membuat ujian ke atas lemak. Kita panggil sebagai pengemulsian. Jadi di sini emulsi ni membaurkan dua cecair yang tidak bercampur untuk menghasilkan emulsi. Biasanya antara air dengan minyak. Dalam bahasa Melayu kita selalu dengar minyak dan air tidak boleh bercampur, betul? Tetapi kalau dalam sains minyak dan air boleh bercampur melalui pengemulsian. Jadi pelajar kena tahulah. Dan pengemulsi ni dia digunakan dalam, tadi Aidil ada sebut beberapa contoh emulsi. Ada gelatin, ada lecithin, ada pektin. Lecithin kacang soya. Kalau gelatin ni kita tahu daripada sumber haiwan. Jadi bila sumber haiwan kena hati-hati sebab gelatin ni dia boleh ambil daripada haiwan yang mungkin haram bagi umat Islam lah. Jadi that's why kita kena tengok label halal makanan tu mesti ada supaya kita tidak was-was apabila kita menggunakan setengah produk makanan. Tahniah Aidil. So seterusnya kita terus pergi kepada Kristina untuk pemekat. Silakan Kristina. Bahan tambah makanan yang seterusnya ialah pemekat. Pemekat ni biasanya dia tugasnya untuk menyerap air dan pekatkan cecair yang ada dalam makanan untuk menghasilkan tekstur seperti jelly. Dia jadi pekatkan lagi lah. And then pemekat ni biasanya ialah merupakan polisakarida ataupun protein. Kalau polisakarida tu karbohidrat, maksudnya dia ada unsur karbon yang besar. Dan protein maksudnya dia ada karbon, ada hidrogen, oksigen dan nitrogen. Ada juga setengah protein ada sulfur dan fosforus. Antara polisakarida yang terlibat ialah kanji yang dipanggil sebagai fecula. Contohnya ialah tepung jagung, sagu, tepung gandum, tepung badam dan tepung ubi. Vegetable gums pula, pektin. Contohnya ialah guar gum, locust bean gum dan juga xanthan gum. Xanthan gum ni ialah terhasil daripada fermentasi glukosa dan sukrosa yang dibantu oleh bakteria Xanthomonas campestris. Yang mana bila kita tambahkan dengan alkohol, dia akan jadi pepejal dan dia akan dikeringkan untuk jadikan serbuk yang boleh larut dengan air. Seterusnya, contoh protein yang digunakan biasanya ialah collagen, putih telur dan juga gelatin.
Seterusnya ialah jenis-jenis. Ini adalah jenis untuk gel. E400, asid alginik hingga E404 ialah polisakarida daripada alga coklat. Maksudnya ini biasanya digunakan untuk buat gula-gula yang macam candy beans, macam gummy jelly. And then E406 ialah agar dan E407 carrageenan yang iaitu polisakarida daripada alga merah. Carrageenan ni biasanya dia guna untuk pekatkan aiskrim dengan sos. E406 agar tu agar-agar lah. Seterusnya E410 locust bean gum. Locust bean ni ialah kacang belalang. Dia ialah polisakarida daripada benih pokok carrot yang mana dia ada rasa manis macam coklat. Biasanya dia guna untuk makanan haiwan. Seterusnya E440 pektin ialah polisakarida yang diperbuat daripada apple dan buah citrus. Seterusnya E441 gelatin iaitu daripada hydrolysis kolagen haiwan. Seterusnya kegunaan enzim pemekat ni biasanya tepung digunakan untuk tebalkan kuah ataupun rebusan. Seterusnya dia biasanya untuk bahan untuk pekatkan sup kita akan gunakan bijirin, biskut, yogurt yang mana digunakan dekat negara Timur Tengah, sayuran yang berkanji dan juga tomato puri. Yang pekatkan sos juga ialah kuning telur, kacang, gelatin dan roux iaitu sos pasta. Kelemahan daripada enzim pemekat ni ialah dia perlu dimasak dengan teliti. Maksudnya dia tak boleh suhu terlampau tinggi ataupun masak terlampau lama ataupun terlampau sekejap. Sebab bila buat macam tu dia akan jadi rasa berkanji macam rasa tepung-tepung. And then akan menyebabkan air meresap keluar daripada hasil yang telah disejukkan. Macam kalau buat jelly, bila dah sejuk tu ada air-air yang keluar. Lepas tu ialah kelikatan. Kalau terlampau likat, makanan yang tengah masak tu akan mudah terbakar. Okey, sekian, terima kasih. Kita lihat sebenarnya ada 3 bahan tambah makanan kat sini. Dia ada link antara satu sama lain. Pemulsi, pemekat dan juga lepas ni penstabil. Sebenarnya ada link antara satu sama lain. Tadi sebenarnya Kristina telah menerangkan dengan baik sebenarnya. Pemekat ni memanglah fungsinya untuk memekatkan cecair. Kadang-kadang kalau mak awak buat puding, betul? Mesti mak awak guna apa? Tepung custard, betul? Nak pekatkan. And then kalau misalnya ada orang masak mi bandung ke apa, dia nak pekatkan kuah tu. Dia mesti letak tepung bahan untuk pekatkan kuah. Ada setengah tu letak kentang, betul tak? Sebab dalam kentang tu ada kanji, kentang yang dilenyekkan. Jadi pelajar itu sebenarnya adalah, itu kalau nak masak segeralah, tapi ada setengah produk makanan pun contohnya dalam sos, awak tahu sos tu memang pekat. Jadi dia ada bahan pemekat yang dimasukkan ke dalam setengah produk makanan tu. So tahniah Kristina. Seterusnya kita pergi kepada Nabila untuk penstabil. Okey, dipersilakan Nabila. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Nabila binti Nizam ingin membentangkan satu daripada jenis bahan tambah makanan iaitu penstabil. Seperti yang kita tahu daripada awal pembelajaran kita tadi, cikgu dah terangkan bahawa bahan tambah makanan ni adalah bahan semula jadi atau sintetik yang ditambah pada makanan bagi menghalang kerosakan atau untuk memperbaik rupa bentuk, rasa atau tekstur. Okey, apa itu penstabil? Penstabil ini fungsi dia adalah untuk memberikan tekstur yang sekata dan licin. Okey, sebagai contoh kalau kita tengok agar-agar yang akan saya tunjukkan nanti, dia mempunyai tekstur yang licin dan dia itulah kalau dia memang licin lah. Okey. Kemudian ditambah dalam makanan yang mengandungi minyak atau air. Okey. Seterusnya mengekalkan ketahanan produk dan mengurangkan kos bahan mentah. Okey, untuk penstabil yang pertama kita ada pektin, di mana penggunaan pektin dalam penghasilan jam. Pektin ni adalah sejenis
heteropolisakarida berstruktur dalam dinding sel utama tumbuhan. Macam tadi saya kata lecithin kan. Okey, yang ni kita ada lagi satu iaitu pektin. Pektin bertindak sebagai agen gel, sebab tu kalau kita tengok jam yang kita selalu makan tu dia ada struktur macam gel-gel macam tu. Turut digunakan dalam isi pencuci mulut, ubatan, gula-gula dan bahan penstabil dalam jus buahan. Dan kod makanan dia E440. Seterusnya adalah agar-agar. Agar-agar ni agak familiar lah untuk kita, di mana agar-agar bertindak sebagai gelatin tumbuhan semula jadi. Kalau bahasa Inggeris dia pun sebenarnya agar-agar, tapi nak lagi simple nama dia agar. Okay. Pertama sekali, di agar-agar ni dia mempunyai 80% kandungan fiber dan seterusnya dia menjadi pengawal usus kecil. Dekat Asia, tak silap di Jepun ada satu trend menggunakan makanan berdasarkan agar-agar untuk dijadikan trend diet. Dan mereka yakin bahawa dengan makan agar-agar ni akan lebih mengenyangkan mereka daripada makan nasi dan sebagainya. Seterusnya dia pengantara di permukaan papajal bagi pertumbuhan bakteria dan fungi. Sebab itulah ada kita akan nampak tekstur licin dekat atas sekali tu. Sebab itulah. Sebab dia ada pengantara. Ciri sesuai dan kestabilan gel yang baik pada suhu yang agak tinggi. Dan kod makanan dia ialah E406. Kalau saya laju, tolong tegur ya. Okey. Seterusnya, kita ada contoh agar-agar yang kita biasa tengok. Okey, yang pertama serbuk, yang kedua adalah agar-agar tali. Rasanya kalau yang selalu masak ataupun suka buat dessert, perasanlah apa beza dia. Okey, seterusnya gelatin. Gelatin yang bertindak juga sebagai pemekat yang Kristina bentang tadi, yang mempunyai kod makanan E441, merupakan sejenis makanan yang bersifat red cahaya, tanpa warna, tawar dan taasir daripada collagen yang diperoleh daripada pelbagai tubuh haiwan. Sebab tu Cikgu Yus tadi saya cakap ada beberapa makanan yang mengandung gelatin yang yang asalnya mungkin daripada haiwan yang haram. Jadi sebelum kita beli tu pastikan sumbernya adalah halal. Okey, gelatin ni dia mudah larut dalam air panas dan menjadi gel apabila disejukkan. Okey, lecithin pula merupakan campuran glikolipid, triglycerid dan fosfolipid. Biasa ditemukan dalam produk halal. Dalam lecithin ni biasanya telur, minyak soya ataupun minyak bunga matahari. Tetapi yang selalu kita jumpa biasa adalah minyak soya. Okey, sebagai contoh, okey, coklat Hershey ni kalau kita tengok dekat sini, dia ingredient dia kita ada soy lecithin kat sini. Jadi maknanya kat sini kita ada minyak soya dalam coklat Hershey tu. Jadi bila dia punya kod E322, pastikan dia punya produk tu halal. Okey. Kegunaan gelatin dalam makanan lain ada pada marshmallow, beberapa aiskrim, yogurt dan sos cicahan. Okey, ini adalah contoh penstabil yang kita biasa jumpa. Ini rasanya saya pernah nampak dekat Family Mart. Tak pastilah kalau benda ni halal atau tidak. Okey, seterusnya kita ada jam, kemudian marshmallow dan agar-agar. Semua ni adalah diperbuat daripada ada ingredient daripada penstabil, okey? Okey, ada satu maklumat tambahan yang saya jumpa dan pasti ada beberapa antara korang juga yang boleh scan daripada buku teks muka surat 178, ada QR code dekat sini. Okey, di mana ada satu kajian daripada Profesor William Chen yang merupakan seorang pengkaji daripada Singapura. Dia mengkaji bahawa biji durian itu boleh dijadikan sebagai penstabil. Di mana Profesor William Chen menemukan satu kaedah untuk menghasilkan penstabil daripada biji durian. Dia mendapati bahawa biji durian tu mempunyai elemen penstabil lengkap dan ada tambahan probiotik.
dia yakin dan dalam kesimpulan akhir dia cakap 20% lebih berkesan daripada penstabil biasa. Okey, seterusnya dia boleh digunakan secara terus kerana kos sederhana untuk pertumbuhan probiotik. Jadi siapa yang ada pokok durian sebenarnya tu dia agak beruntung lah. Okey, ada lagi satu info tambahan di mana tadi kita ada cakap pasal agar-agar kan. Ada satu agar-agar ni digunakan dekat Jepun, nama makanan tu Anmitsu. Anmitsu tu sebagai pencuci mulut, dan kalau dekat Filipina pula nama dia Samalamik. Itu saja daripada saya. Dan Samalamik dengan Anmitsu tu dia dua-dua berfungsi sebagai pencuci mulut. Okey. Tahniah Nab. Okey, Nabila dia explore lagi perkara ni lebih lanjut dengan pergi kepada portal kimia. Biji durian tu, kalau pelajar lihat biji durian tu sangat-sangat berkanji sebenarnya, betul tak? Ni selalu makan buah durian. Kan biji durian, kalau mak awak masak bubur durian, kadang-kadang kita tergigit, dia dah masak kan dalam dia tu kan, macam buah cempedak sama, tapi kalau bandingkan buah cempedak dengan durian ni dia lagi berkanji, sebab tu dia boleh bertindak sebagai penstabil. Dan di sini kalau macam saya sebutkan tadi, sebenarnya penstabil, pengimulsi, pemekat, gandengan 3 ni, okey, dia sebenarnya kalau kita ambil satulah, macam tadi Nak dah sebut, katakan dia gunakan lecithin. Lecithin ni bertindak sebagai pemekat, lecithin ni boleh bertindak sebagai emulsi, lecithin ni juga boleh bertindak sebagai penstabil. Jadi satu bahan tambah makanan ni dia boleh memberi fungsi 3 terus. Jadi sebenarnya nak ingat ni bukanlah satu yang susah ya. Antara contoh-contohnya ni gelatin, lecithin ni dia bertindak untuk 3 ni sekali. Untuk 3 ni sekali. Penstabil ni kalau awak lihat tekstur makanan tu dia lebih kepada penstabil rupa bentuk makanan. Dia tak naklah kalau kita beli jelly, kita tak naklah jelly tu menggerutu istilahnya menggerutu kita nak dia licin, smooth, cantik, boleh orang kata apa, goyang-goyang macam tu Jadi itu yang kita akan letak penstabil, ditambah lagi sifat pemekat, ditambah lagi sifat pengimulsi. Okey pelajar, alhamdulillah hari ini anda telah menjalankan satu tugasan yang sangat baik. Jadi kita cuba lihat adakah sambungan daripada tadi okey, daripada yang kita nak bincangkan tadi. Okey, kita dah pergi pada maksud bahan tambah makanan tadi, awal-awal kita dah bincangkan. Okey, jadi di sini okey, kawan awak sebenarnya telah memberikan penerangan yang berkaitan bahan tambah makanan dengan sangat baik sekali di manakah maklumat berkaitan bahan tambah makanan diperolehi? Macam tadi kawan awak sebenarnya tunjukkan label-label makanan. So lepas ni jadilah pengguna yang bijak, bacalah maklumat-maklumat pada label-label makanan. Okey, jadi pelajar boleh nampaklah kat sini. Kalau kita lihat, jadi lihat pepejal susu, macam-macam dia akan tulis kat situ. Jadi pelajar boleh tahu mengandungi pengimulsi, lecithin soya. Jadi pelajar tahu oh dia ada pengimulsi yang digunakan. Okey, di sini gula, perisa, tetapi ada setengah tu dia akan tulis bahan pengawet dan bahan pewarna yang dibenarkan. Maknanya yang dibenarkan mengikut akta makanan lah yang telah ditetapkan. Yang akhir sekali ni, okey, mewajarkan penggunaan bahan tambah makanan. Okey, kesan buruk tadi kebanyakan kawan awak dah terangkan, dan kebanyakan kesan-kesan sampingan ni ada pada bahagian pengawet, bahagian perisa, okey, kalau misalnya dan juga pewarna, okey, sebenarnya perisa ni kalau kita gula biasa pun kalau ambil banyak dia boleh menyebabkan diabetes, okey. Pewarna tadi cikgu dah sebut seperti azur boleh menyebabkan hyperaktif pada kanak-kanak, itu antara kesan buruk lah. Dan kalau pengawet boleh menyebabkan kanser, ada setengahnya tu ada yang alahan. Jadi ini adalah mengapa kita nak kena guna bahan tambah makanan. Okey, kita tahu dia ada kesan sampingan tetapi kita nak kena guna juga. Kenapa kita kena guna? Itu maknanya mewajarkan penggunaan bahan tambah makanan. Perlu atau tidak bahan tambah makanan ni sebenarnya. Jadi di sini
sebagai pengeluar, jikalau satu hari nanti awak ni menjadi pengusaha makanan, pengeluar makanan, anda kena mematuhi kuantiti penggunaan bahan makanan. Macam tadi antara 0.1 hingga 0.5% saja. Kalau lebih, tidak dibenarkan. Okey, boleh menyalahi undang-undang, boleh diambil tindakan. Dan di sini kenapa bahan tambah digunakan? Antaranya adalah nak kekalkan makanan supaya segar, tahan lebih lama. Macam daging tadi, kita nak dia tahan lebih lama. Kita import daripada luar negara. Jadi kita nak kekalkan dia. Okey, kita nak makanan tadi lebih menarik. Okey, apabila kita tambah pewarna, kita tambah perisa, jadi lebih sedap. Jadi itu tujuan bahan tambah makanan. Dan tanaman dan buah-buahan yang bermusim dapat dinikmati sepanjang tahun. Walaupun sekarang ni kita tengok macam sepanjang tahun ada durian. Kita boleh makan durian sepanjang tahun. Kita boleh makan buah-buahan ni ada yang tak bermusim lah sekarang ni. Tapi ada setengah tu kita memang tak boleh dapat makanan tu. Makanan tu jauh di luar negara. Jadi kita perlu ada food additive, bahan tambah makanan. Kita gunakan pewarna sintetik, perisa sintetik untuk menikmati rasa makanan-makanan tersebut. Jadi ini antara sebablah kenapa kita masih lagi guna bahan tambah makanan. Dan kesan buruk bahan tambah makanan secara berlebihan, kita telah pun bincangkan tadi, alahan, gangguan saraf, asma, ruam dan hyperaktif serta kanser. Sebenarnya di sini adalah tidak salah nak gunakan bahan tambah makanan, tetapi elakkanlah menggunakannya secara berlebihan. Saya harap kriteria kejayaan kita hari ini capai. Walaupun kita dalam fasa PKP, kita berada dalam kelas maya, kita kena pastikan sesi pembelajaran kita tetap berlangsung dengan baiklah. Untuk hari ini, Alhamdulillah, sekian saja daripada saya. Semoga ilmu hari ini diberkati Allah hendaknya. Jumpa lagi untuk kelas akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih, Cikgu. Tanya kepada semua Terima pemerintah. kasih, Cikgu. Terima kasih, Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Terima kasih, Ain. Cikgu.